Sembahyang sunat tasbih. Ini pun bolehlah saya kata kontroversi jugalah. Kan? Menjadi buah mulut di kalangan ilmuwan berkaitan dengan sembahyang sunat tasbih. Ada yang menyokong, ada yang menafikan. Ini kita sebut apa yang berlaku sekitar kita. Kata sekitar kita di sini pun di luar sana. Begitu. Kenapa? Karena ia berkait dengan corak sembahyang itu sendiri. Pelik sungguh. Ada yang senang, dia punya alasan untuk nak nafikan solat kan. Dia pelik, dia kata apa ni? Nak baca pula habis surah, nak kena tasbih apa pula. Kan? Jadi, tak bolehlah dengan pendapat dia begitu tak boleh pakai. Sebab kita kira selagi ada nas, ada dalil tak? Cerita dalil. Ada tapi tak mau. Kalau dah ada, pasal duk minta pi lagi. Kan? Begitu. Kerana amat besar fadilatnya, lagi amat besar qadarnya, kedudukannya pada sisi Allah Ta'ala, serta muwafaqah segala ulama pada suruh mengerjakan dan mengekalkan dia pada tiap-tiap hari jika kuasa. Sampai ramailah ulama. Dia kata sini muwafaqah maksudnya pakat setuju. Tapi kita boleh sebut di sini kebanyakan ulama lah menyarankan untuk kita solat tasbih ini. Kenapa? Kerana kedudukan dia yang cukup hebat di sisi Allah Ta'ala. Bahkan kelebihan dia pun besar. Dia anjurkan untuk dilakukan pada tiap-tiap hari. Kalau siapa yang mampu. Jika tiada, maka tiap-tiap Jumaat, maksudnya seminggu sekali. Boleh tiap-tiap hari tak? Bayang tasbih ni. Boleh tiap-tiap hari? Dia tak boleh. Tak dan lah. Bukan tak mau. Tapi tak dan nak buat sampai tiap-tiap hari. 2 hari boleh. Dalam seminggu 2 hari. 2 kali kan. 2 kali. Nak buat tiap-tiap hari dalam seminggu dah 7 hari dah. Boleh tak buat sampai 7 hari? Direct lah kira seminggu ni 7 kali. Tak boleh. 6 boleh. Uish. Hebat tolak satu kan. Tak apa. Pasal apa? Pasal mengikut kemampuan. Mengikut kemampuan. Tapi kalau ada orang dia kata saya mampu, kalau saya nak buat siang sekali, belah malam sekali, boleh tak? Boleh tak? Kita tanya dia balik. Dia tanya kita, boleh tak? Kita tanya dia balik, boleh tak? Maksud, mampu tak? Kita boleh, tak ada masalah. 2 kali siang pun boleh. Sampai siang nak buat 2 kali. Kalau dia mampu belah siang sekali, belah malam sekali, buatlah. Tak ada masalah apa. Tapi dia kena tahu sembahyang ni macam mana. Dia ingat macam sembahyang duha ke? Dia ingat macam sembahyang hajat macam kita sebut tadi ke? 2 rakaat. Baca kuliah qul huwallah. Abad kafiat dia, dia kata ni nampak macam sebulan sekali. Begitu kan. Tak apa, sekali baru dia abang. Macam mana? Nak sembahyang tasbih ni macam mana? Kalau tak mampu tiap-tiap hari, maka tiap-tiap Jumaat. Jumaat maksudnya tiap-tiap minggu. Jika tiada mampu, maka tiap-tiap bulan. Sebulan sekali. Boleh tak? Dia kata berat. Berat juga ni pun. Tiap-tiap hari berat. Tak apa, bolehlah, boleh. Boleh kita terimalah alasan nasihat kita pun berat. Tiap-tiap hari. Tiap-tiap Jumaat. Juga. Tak apalah. Aku faham. Sibuk. Ni, tiap-tiap bulan boleh. Dia nak nafi kat mana lagi. Tapi tak usah duk tekan dia. Bukan wajib. Benda tak wajib jangan duk paksa. Kalau tak sembahyang tasbih tiap-tiap bulan, aku tak mau kawan. Putus sahabat. Jangan sampai macam tu. Putus sahabat, apa hukum dia? Haram. Memutuskan hubungan silaturahim itu haram. Sebab benda ni sunat je. Masing-masing lah dia rasa dia nak buat, dia buat. Mau kita habaq ni kelebihan dia macam ni. Kalau dia nak buat banyak lebih, alhamdulillah. Kalau tak mau buat langsung pun tak ada masalah apa. Dan jika tiada, maksudnya sebulan sekali pun tak boleh, maka tiap-tiap tahun sekali. Tiap-tiap tahun sekali. Tahun ni buat lagi.
Tahun ni dah bulan 12 dah. Dah bulan 12 kan. Nak habis hitung dah ni. Nak masuk 2023 ni. Nampak lagi? Pasal tak buat kot. Tak apa. Kan? Jangan duk benci dah. Jangan, ni aku benci ni. Kawan apa jenis macam ni. Kan? Aku tak apa. Kita pun kena ingat juga diri kita. Tak kira dia tanya pula. Tahan tanya aku tanya hang balik. Nampak lagi? Aku pun sopan hang. Nampak? Macam kita duk buat tiap-tiap hari. Oh marah, aku benci, aku tak mau kawan. Nampak tak? Aku pun macam dah kita macam dia. So duk sombong, so duk belagak. Lah siapa nak buat sila. Cuma Syekh Dr. Fatani kata, kalau tak boleh buat tiap-tiap bulan, buat setahun sekali. Kalau kita buat setahun sekali, kalau ambil umur 15, katalah umur akil balik kita tu umur 15. Kalau dah 50 berapa dah? Berapa kali? Tiap-tiap tahun sekali. Kan? Banyak juga tu. Dan jika tiada, tak mampu juga tiap-tiap tahun. 2020? Tak. 21? Tak. 22? Tak. Ni nak habis dah. Tak apa. Tak salah. Kalau boleh, seumur hidup sekali. Kalau macam tu boleh. Boleh pun jangan. Kita kena buat terus. Kena buat terus kalau nak buat. Wajib kalau kita nak buat. Kalau kita nak buat terus lah. Kata seumur hidup sekali. Tu okey. Nak tunggu bila? So, kita tak tahu umur mati kita tak tahu. Mati kok mana? Anak doktor. Anak dia doktor. Dia tak kata anak doktor. Hang doktor pun hang mati. Ingat nyawa boleh kita duk ejah ke? Gitu. Sebab apa? Sebab ulama kata jangan tak solat langsung. Rugi. Nak tahu rugi pas mati kita. Masa hidup tu tak nampak rugi. Maka diampunkan dia Allah Ta'ala dosanya jikalau ada barang ada. Maksudnya apa? Dosa macam mana banyak sekalipun Allah ampun. Banyak dosa pun Allah Ta'ala ampun. Pasal apa? Pasal berkat dengan solat tasbih ini. Seperti yang diterangkan oleh Syekh Dud bin Abdullah Al-Fatani. Dan jikalau sebilang-bilang buih di laut sekalipun, ayak laut semua tu kocak dia jadi buih. Banyaklah tu. Tiap-tiap titik-titik ayak laut tu himpun jadi laut tu. Ayak laut tu berapa titik? Kalau satu titik tu satu dosa, kita ibaratkan. Nak jadi satu laut. Banyaklah dosa macam tu. Banyak macam tu pun Allah ampun. Dan kerisik di pantai. Pasir-pasir yang ada di pantai. Campurlah dengan kulit kerang apa, kulit siput ke apa yang ada kat pantai tu. Campur ke semua. Banyak sungguh lah. Pasir pantai pun tak larat kira. Buat macam-macam bentuk. Buat kubu tak kubu apa semua kan. Budak-budak duk main kan. Korek tidur. Kambuh. Tinggal pala je. Main dengan banyaklah pasir tu. Sampai boleh duk buat main. Dosa banyak tu pun Allah ampunkan. Seronoknya kalau macam tu nak buat, hang buatlah. Jangan duk tangguh benda ni. Dan sama dosanya yang disengajakan atau yang tersalahnya. Sengaja ataupun dia tak sengaja. Dosa. Banyak kita buat dosa ni. Yang tak sengaja pun tak tahu nak kira berapa. Yang kita sengaja. Saja-saja dah tahu tak boleh kita buat. Lagilah banyak. Maka walaupun begitu sekalipun Allah sudi memaafkan. Dan yang lamanya dan yang barunya, dosa lama, dosa baru. Dosa masa kita tak berapa nak lekat surau ni. Tapi kadang duk lekat surau pun buat dosa juga. Jangan duk kata kita dah selamat. Ustaz, saya dah selamat Ustaz. Semenjak jadi sahabat surau ni Ustaz. Tak ada apa dah. Dia selamat Ustaz. Itu dosa pun tak buat. Janganlah macam tu. Tak ada orang yang sunyi daripada dosa. Nabi dan Rasul je.
Lagi kuat ibadat kita, lagi kita mai ke surau masjid, lagi banyak ujian kepada kita. Silap-silap kita duk himpun dosa Allah ni lebih banyak daripada dulu. Sebab dulu tanpa ilmu. Lah kita ada kuliah. Rajin pergi surau, rajin pergi masjid. Dulu handset kita duk dengar lagu. Tapi lah ni ceramah ni, tengok YouTube ke apa kan, kita ada ilmu. Lepas kita buat dosa lepas ada ilmu. Jangan duk kata sama dengan dosa tanpa ilmu. Campur-campur tu pun Allah Ta'ala insya-Allah ampunkan. Dan nyatanya dan sembunyinya buat dosa secara terang-terang, secara yang terselindung siapa tak tahu, dia buat Allah Ta'ala tahu. Macam-macam lah dosa duk sorang-sorang ni. Tengok line clear saja mampu dah. Ini Allah Ta'ala nak biarkan jenis tu. Simpan dalam buku catatan. Nanti akan dipersembahkan. Tengok sendiri apa yang hang buat kat dunia dulu. Tapi insya-Allah Syekh Dr. Fatani kata berkat solat tasbih ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan hapuskan segala dosa-dosa tersebut. Demikianlah yang tersebut pada hadis, iaitu 4 rakaat. Mula dia nak habaq tentang kafiat sembahyang. Ni habaq lah, aku tak tahan ni, aku nak buat dah ni. Sehari habis insya-Allah lagi tak balik, aku nak buat dulu. Aku tak boleh ni, dosa banyak ni nak kena buat ni. 4 rakaat. 4, ingat 2. Kita kalau nak buat, dosa duk kira lah berapa rakaat. Sungguh, ni kelebihan ni disebut tadi kan. Cukup besar. Dosa lama, dosa baru, sengaja, tak sengaja, orang tahu, orang tak tahu apa semua ni. Lebih banyak daripada daun-daun yang tumbuh di muka bumi. Lebih banyak daripada pasir pantai, pasir bumi. Dosa lebih banyak daripada rumput bumi. Wish, berapa lai duk ada. Tapi dosa duk buat takkan macam tu ko, banyak sangat yang tu. Tapi kalau banyak tu pun, Allah ampun, dengan sebab solat ini seperti Syekh Dr. Fatani kata, takkan nak berkira, 4 rakaat takkan nak berkira. Habaq 20 pun kita buat. Lepas kita sembahyang dah tarawih 20. Dalam keadaan yang kelebihan dia tak ada duk cerita macam ni. Ni 4 rakaat kata 4 rakaat Allah, ingat satu nampak. Iblis duk rasuk dia dapat kat iblis lah. Adakah sembahyang sunat dia nak ambil yang 1 rakaat? Satu ni untuk witir. Tak ada masalah dia kat situ. Berkaitan dengan witir 1 rakaat tu. Kan? Yang lain-lain 2 rakaat. Tak termasuk yang witir tu tadi. Ini kelebihan yang cukup besar dah berkira pula 4 rakaat. Dengan 1 salam atau 2 salam. Iaitu 2. Atau boleh kita buat sekali 4 dengan 1 salam. Demikian lafaz niatnya. Usalli sunnatat tasbih lillahi ta'ala masa takbiratul ihram. Allahu Akbar. Maka masa itu kita pun niat dekat hati kita. Usalli sunnatat tasbih. Kalau nak buat 2, kita nak buat 4, kita buat 4. Gitu. Sahaja aku sembahyang sunat tasbih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala Allahu Akbar. Jadi kalau dia nak buat 2 rakaat, maka disebut usalli sunnatat tasbih raka'ataini lillahi ta'ala. Nak buat 4, usalli sunnatat tasbih 4 raka'atin lillahi ta'ala. Kemudian dia baca surah lepas daripada iftitah. Maka dia baca surah Iza Zul ini adalah cadangan daripada Syekh Dr. Fatani. Lepas pada suratul Fatihah dia baca Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa tak? Dia kata hafal insya-Allah. Surah ni saya lancang sungguh. Kita mau yang lancang tu. Bukan mau dengan hafal. Hafal tak? Hafal. Boleh? Tak boleh. Tuhan nak baca apa? Tak tahu nak baca apa. Macam mana pula hang kata tak boleh hang hafal? Dia kata hafal masa sekolah rendah dulu. Kepala tak ingat. Yang penting iaitu ingat. Kan? Tapi biasa kalau ingat tu hafal lah. Mana boleh tak hafal tiba ingat kan?
Maka tak boleh surah ni bacalah surah apa pun. Jangan alasan untuk tak mau sembahyang. Oh, dia kata lega. Apa dia lega? Lega ni aku tak hafal. Tak sembahyang. Lega kok mana hang silap sungguh. Hang tak faham. Kelebihan tu macam mana hang tak faham ke? Besar punya kelebihan tiba-tiba hang ada alasan untuk tak mau nak solat. Jadi siapa yang boleh baca, Syekh Dr. Fatani kata, ni bacalah surah Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalah. Sampai habislah surah tu. Bukan pendek tu je. Sampai habislah satu surah. Pada rakaat yang pertama. Mah kita duk teori-teori, kita duk mengaji saja. Ni sekali kita nak buat secara berjamaah. Kalau suruh sendiri, kalau nak buat sendiri, kadang tak usah kata orang, kerana kita pun payah. Tapi kalau dianjurkan tuan-tuan, insya-Allah ni malam minggu, so kita yang bekerja tak upayalah. Tapi yang saya dapat tahu ramai yang bercuti. Pas kebetulan pula ni cuti sekolah, anak-anak remaja kita duk ada, pakak-pakak mai lah. Yang kecil-kecil ahli-ahli tak usah duk hairan mai lah, kita mai pukul 4.30. Kita nak buat sembahyang tasbih secara praktikal. Mana nak beritahu kok lama kita duk tahu kita lupa balik. Dia begitu. Jadi kena faham ada dua kaifiat. Sembahyang ni ada dua kaifiat. Jangan duk kata satu je macam sembahyang lain, dia ada dua. Bila ada dua, kita kena jelas. Kita yang nak bawa ni. Yang duk ikut ni sebagai makmum pun nak kena tahu juga. Pasal apa? Pasal takut imam dia bagi kafiat yang lain, lagi kita nak buat yang lain. Ataupun imam salah memberi kafiat. Jadi kita kena tahu. Jangan duk harap ke dia saja. Dia nak jadi imam mesti dia tahu semua. Kadang-kadang tahu semua. Tapi ingat, kadang-kadang yang jadi imam, dia sendiri pun tak tahu. Dia sendiri tak tahu. Yang kita pernah sebut dulu, imam yang tidak berhemah. Dia tahu dia jadi imam, imaman. Dia duduk depan, hampa duduk belakang. Hampa makmum, aku imam. Betul yang tu. Tapi di segi lain, di segi lain adakah dia meraihkan jamaah? Ada setengah imam tak meraihkan jamaah. Dia baca surah. Pas dengar orang buka pintu. Orang buka pintu surah nak masuk. Dia pecut tu, dia tak raih jamaah. Dia kata hamil lambat. Pasal apa? Sekejap lagi hang kena tambah lepas kami salam. Nampak nak berdengki macam tu. Kalau ikut hukum solat berjamaah, imam nak kena lanjutkan bacaan dia supaya dia ni tak tergesa-gesa dan dia berjalan elok. Dia dapat tamakninah ketika rokok dia sekejap lagi. Kita pun habis dah kita baca surah tu, jangan lekas-lekas rokok. Walam yakul, contoh, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ambil masa dulu. Yakin dia dah sampai, dia pun dah takbir. Allahu Akbar. Nampak? Ini nama dia imam yang berhemah. Dengan ilmu, dengan kefahaman, begitulah dia kena buat. Baik. Maka solat ini ada dua kaifiat. Dua cara. Yang pertama, dibacakan tasbihnya pada tiap-tiap rakaat, kemudian daripada suratul Fatihah. Apa ni? Tasbih apa pula? Solat itulah nama dia solat tasbih. Dia ada tasbih ketika solat itu. Macam mana nak bunyi tasbih itu? Ada kat bawah ni. Ada kat bawah. Cuma kita sebut sini dulu apa dia? Bacaan tasbih yang kita nak kena baca itu pada rakaat yang pertama, masa berdiri lepas Fatihah, maka dibaca ketika itu akan tasbih. Dan surah 15 kali. Pada tiap-tiap rakaat, kemudian daripada Fatihah, lepas Fatihah baca surah, lepas surah itu sebelum rokok. 15 kali tasbih. 15 kali tasbih. Itu cara pertama tu. Atau dibaca tasbihnya 15 dahulu daripada membaca suratul Fatihah dan surah. Macam tu pula. Ikut dia pilih.
Kat mana dia nak baca? Dia nak baca Fatihah dulu, lepas tu surah, lepas pada Fatihah surah baru tasbih 15 kali, atau habis iftitah terus dia bertasbih. Contoh iftitah kan, Allahu akbaru kabira alhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila, dia ambil yang pendek tu. Lepas tu mula tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tu boleh kat situ pun tak apa dah. Allahu akbar, terus baca untuk berapa kali? 15 kali. Lepas tu dia baca Fatihah surah. Begitulah contoh dia. Pilih sama ada dia nak baca di ujung sebelum rukuk ataupun dia nak baca sebelum suratul Fatihah dan surah 15 kali. Dan 10 kali kemudian daripada keduanya atas kafiat yang kedua. Tadi dia kata apa? Sembahyang ni ada dua cara. Cara pertama iaitu 15 kali sebelum Fatihah ataupun 15 kali tasbih tu selepas surah sebelum rukuk. Itu cara pertama. Cara yang kedua, apabila dia baca 15 kali sebelum surah Fatihah dan surah, habis surah 10 kali pula. Bererti ketika qiyam 25 kali. Bagi cara yang kedua, qiyam 25 kali tasbih. Cara pertama berdiri itu 15 kali sahaja. Begitulah. Jadi 25 tasbih dalam tiap-tiap qiyam bagi cara yang kedua. Dan atas kata yang dahulu adalah tasbihnya dalam tiap-tiap qiyam 15 kali jua. Apa maksud dia? Kalau ikut kafiat yang pertama. Masa berdiri, bahasa Arab dia kata qiyam, bahasa kita kata berdiri 15 kali saja. Kena ingat betul-betul ya. Dua kafiat ni kena ingat betul-betul. Kalau dia ambil dengan cara yang pertama ni, maka 4 rakaat semua macam tu. 4 rakaat semua macam tu. Dia berdiri, dia baca 25 kali tasbih, tapi bukan serentak 25 tu. 15 kali dulu sebelum Fatihah, habis surah lagi 10 kali pula. Campur 15, 10, 25. Itu bagi kafiat yang kedua. Jadi tasbihnya bunyi macam mana? Ini dia terangkan di sini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Itu bunyi tasbihnya. Ini pun imam yang nak bawa solat tu dia kena perjelas. Dia kena perjelas. Jelas apa? Perjelas yang pertama tentang kafiat pertama ke kafiat yang kedua. Itu dulu. Tuan-tuan, alhamdulillah ni semua pakat sampai dah. Jadi tak mau nak lengahkan masa. Lagi dekat nak subuh pula. Sembahyang ni lambat. Jadi kita nak mula. Jadi tuan-tuan, perempuan sekalian, saya nak bawa kafiat yang kedua. Yang pertama kita dah bawa dah bulan lepas. Kafiat yang kedua. Boleh nak? Allahu Akbar. Jangan macam tu. Pergi duk tanya, boleh ke terus sembahyang? Abanglah dulu. Cara yang kedua iaitu, walaupun semua pakat tahu dah. Ni kita kena abang. Ni sembahyang raya. Yang tak ada ubah pun. Tapi tiap-tiap nak sembahyang raya, kita beritahu kafiat. Dia begitu. Kan payah mana pun. Mudah sangat. Mudah pun kita kena beritahu. Tambah yang tak berapa biasa nak buat ni. Maka hendaklah kita beritahu. Cara yang kedua iaitu ketika qiyam 25 kali tasbih. Cara macam mana? Sebelum Fatihah 15 kali, lepas surah 10 kali. Maka cara yang kedua ini berdiri 15 kali, tiap-tiap rukun tu semua 10 kali lepas daripada bacaan dia. Lepas rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali macam biasa. Lepas tu 10 kali tasbih. Tiap lepas bacaan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 10 kali.
Maka cara yang kedua ini, masa istirahat tak baca tasbih. Pasal apa? Bawa ketika berdiri dah. Ni dia kena jelas dulu. Dia tak jelas macam mana dia nak habaq ke orang. Cara yang pertama 15 kali. Tapi ketika istirahat 10 kali sebelum diri. Tasbih. Serupa juga. Maka campur dia jadi berapa? Dia akan jadi rangkuman ke semua sekali, dia akan jadi 300 tasbih. Ke semua 4 rakaat. 300 tasbih. Mesti cukup punya. Dia begitu. Yang tu di segi kaifiat. Kaifiat tentang perbezaan cara pertama, cara yang kedua. Satu lagi tasbih. Tuan-tuan, tasbih yang kita nak baca iaitu kita ambil yang pendek. Yang panjang, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu saya tak baca, saya nak baca setakat ni saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berarti dekat wallahu akbar. Situ saja. Nah, tuan-tuan kena habaq pasal apa? Supaya semua seragam. Kalau imam baca sampai situ saja, wallahu akbar, dia pun mula tasbih yang kedua. No, jamaah, dia tak mula lagi tasbih yang kedua sebab dia nak perhabis. Lagi bila dia rokok, orang tak rokok lagi. Bila jadi nampak tak tersusun. Tambah pula baca lambat. Yang imam pula baca cepat. Lagilah cepat sudah kono. Imam dah 10 kali, dia baru 4 kali. Dia begitu kan. Tapi imam janganlah baca cepat sangat. Baca sederhana. Tapi ingat, dia kena baca setakat mana yang dia umum tadi. Dia umum dia kata, saya baca setakat wallahu akbar. Tapi dia pulun baca sampai billahil aliyil azim, tak boleh lah. Biarlah seragam macam dia umum tadi. Macam dia sebut tentang kafiat sembahyang. Gitu. Sebab apa? Sebab ini pengalaman saya juga. Ketika kita menjadi makmum, imam dia tak habaq kafiat. Kita tahu tak apalah. Tapi masalah yang tak tahu tak apa jelas lagi, susah dia pun nak ikut. Begitu. Kadang kafiat dia pun tidak sempurna. Sehingga jadi celaru. Dia kata, kita berdiri sebelum Fatihah 15 kali. Lepas tu sagi sebelum kita nak rokok 10. Ingatlah, sagi masa duduk istirahat 10. Jadi berapa? Lebihlah pula. Kan? Dia mau apa? Dia mau apabila satu rakaat 75 tasbih. Bila rakaat yang kedua 150. 150, 300 tasbih. Dia begitu. Ni cara yang Nabi sebut kepada pak saudara dia, Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi begitu. Dan 10 kali dalam tiap-tiap rokok, kemudian daripada tasbih rokoknya, dan 10 kali dalam tiap-tiap i'tidal, dan 10 kali dalam tiap-tiap sujud, kemudian daripada tasbihnya, dan 10 kali dalam tiap-tiap duduk antara dua sujud, dan 10 kali dalam sujud yang kedua, dan 10 kali dalam duduk istirahat atau duduk tasyahud atas kafiat yang pertama. Nampak? Kafiat tadi ada 2 kan? Yang pertama berdiri 15 kali, tapi ketika duduk istirahat, duduk tasyahud, maka kat situ 10 kali. Itu kafiat yang pertama. Tapi kalau kafiat yang kedua, kat situ tak baca sebab dah bawa dah ketika qiyam 25 kali. Adapun atas kafiat yang membaca 25 kali dengan tiada lagi dibaca tasbihnya dalam duduk istirahat. Kita dah terang tadi, kita balas pula supaya bertambah lekat dalam ingatan kita. Dah kita baca dah ketika berdiri 25 kali tasbih, maka ketika duduk istirahat tak perlu lagi, atau dalam duduk tasyahud pun tak perlu lagi kita baca tasbih
ketika itu berbeza dengan kaifiat yang pertama sebab diri kita baca 15 kali sahaja. Maka jadilah perhimpunan tasbihnya 300 kali. Dan jika dikehendak membaca doa qutub ini pada akhir tasyahud dan selawat dahulu daripada salam, maka iaitu terlebih akmal. Siapa nak baca akan doa ini sebelum memberi salam, ini lebih sempurna, kata Syekh Daud Al-Fatani. Baik. Sikit lagi kita baca sampai habis tentang semayang tasbih ni. Sikit kat situ. Lepas tu masuk kepada semayang yang lain pula. Apakah doa qutub ini? Dikatakan doa amalan para wali. Doa qutub ini iaitu doa amalan para wali. Ni Syekh Daud Fatani kita pun dah sebut, tokoh ulama sufi. Dia bukan ulama fiqh semata-mata. Jadi sebab itu dia umai segala bacaan-bacaan daripada ajaran tasawuf dibawa dalam kitab beliau. Apakah doa qutub itu? Iaitu Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda. Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda wa a'mala ahlil yaqin wa munasahata ahlil taubah wa azma ahlil sabri wa jidda ahlil khasyah wa talaba ahlil raghbah wa ta'abbuda ahlil wara' wa irfana ahlil ilm hatta akhafaka Allahumma inni as'aluka makhafatan tahjuzuni an ma'asika hatta a'mala bi ta'atika 'amalan astahiqqu bihi ridaka wa hatta unasihaka fi taubati khawfan minka wa hatta ukhlisa laka fi an-nasihah hubban laka wa hatta atawakkala 'alayka fil umuri kulliha husna zannin bika subhana khaliqin nur. Habis kita baca tu elok-elok. Kalau siapa boleh baca, bacalah. Tak ada masalah apa. Ustaz, ni bolehkah kita nak baca dalam semayang? Ni bacaan dalam semayang kan? Bacaan dalam semayang sebelum salam. Lepas daripada tasyahud, lepas daripada selawat ni siap dengan rukun. Solat itu sebelum salam sahaja, maka baca. Tapi bacaan ini Ustaz ambil mana Ustaz? Adakah riwayat dan sebagainya? Imam Syafi'i kata zikir dalam sembahyang tidak membatalkan sembahyang. Kan? Bila duk cari dalil apa semua sahih ke tidak semua, memang tak ada. Sebab ini amalan orang sufi yang terdahulu. Jadi mengikut dalam mazhab Syafi'i secara khususnya, dia tidak ada masalah yang dibaca dalam sembahyang. Adapun pendapat yang lain dianggap sebagai suatu kesalahan besar. Sebab apa? Sebab solat mestilah macam mana yang Nabi solat. Adakah Nabi baca yang ni, Nabi tak baca? Tu kan Nabi tak baca, siapa tak baca? Jangan duk menambah-nambah, jangan duk mereka-reka dalam agama. Itu pendapat sebahagian daripada mereka. Adapun dalam pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, ia tidak menjadi satu kesalahan sebab zikir yang dibaca ketika solat tidak membatalkan solat. Maka siapa yang rasa boleh nak membacanya, bacalah. Tapi kalau rasa macam saya pun tak apa nak kenal huruf, tak usah. Lagi dia jadi merapu. Dah semayang ni bukan kata senang kita nak buat. Tadi pun berkira bukan milo, setahun sekali naik, setahun sekali pun naik. Dah buatlah teruk-teruk, tiba-tiba nak merosakkan di ujung-ujung. Ni di ujung ni, dekat-dekat nak bagi salam lah. Dia ubah huruf, dia ubah baris. Dia kata saya tak berapa nak lancap. Tak usah baca lah. Tak usah baca. Orang yang mahir, yang kenal huruf, yang reti nak sebut, bolehkah saya? Okey kah? Okey semua, saya boleh baca dengan tepat. Nah, silakan. Tak ada masalah apa. Habis selesai dia baca itu, kemudian maka memberi salam. Ya, habis itu dia pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu doa lah. Nak doa apa, doa lah. Selesailah bab berkaitan dengan semayang sunat tasbih ini. Begitu.
Kalau nak anjurkan berjamaah, supaya apa? Supaya nak melatih, nak mendidik kalangan sahabat kita ke, keluarga kita ke, sekali-sekala nak rasa solat lama, Nabi solat lama. Kita nak solat lama, nak buat macam mana nak solat lama? Dah habis Fatihah baca surah, lepas tu rokok lah. Nak baca yang panjang-panjang saya tak hafal, Quran ayat panjang saya tak hafal. Dengan cara ini nak melatih supaya solat kita boleh menjadi lama. Kan kita baca sakat mana rokok, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, tapi tambah dengan 10 tasbih. Lama. Nabi semayang lagi lama daripada kita kalau boleh buat semayang tasbih tu pun. Lama Nabi rokok. Lama Nabi sujud. Nabi semayang sampai bengkak kaki. Ada yang kata sampai pecah. Bengkak sampai pecah. Kita sahabat Nabi bila rokok, bila semayang, burung main hinggap. Siapa pasal tunggui ke? Pagang ke? Dinding ke? Tembok ke? Pasal apa? Pasal senyap. Lama, berdiri lama senyap. Burung main hinggap. Maka ni salah satu daripada cara kita nak tarbiyah, nak asuh diri kita untuk solat secara lama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi